Okey, soalan nombor 3 ini, kalau kita perhatikan soalan nombor 3 ini adalah chapter 4 simultaneous equation. Kalau yang mana pelajar-pelajar rujuk kepada soalan-soalan pasir sebelum-sebelum ini 2005 ke bawah, ya, kebanyakan soalan dia dalam kita punya paper 2 dia test soalan yang pertama. Itu pun soalan straightforward. Maksud soalan straightforward tu dia bagi equation pertama dengan equation yang kedua, kemudian kamu selesaikan untuk dapatkan kita punya X dan Y dan sebagainya, ya. Cuma dalam kes ini dia bagi soalan ni, triangle ni saya wujudkan sendirilah, ya. Dia bagi Adam menanam sayur-sayuran di atas sebidang tanah, ya. The shape of the land is right angle triangle. Ni keyword paling besar sekali lah, ya. Right angle triangle. So bila sebut tentang right angle triangle, sepatutnya pelajar dah ada satu macam orang kata apa, dah satu macam dia dah boleh berjaya keluarkan lah right angle triangle ni. Kalau bolehnya awak kena lukis dahulu lah right angle triangle ni. Tengok right angle triangle. So saya dah lukiskan di sebelah kanan ini. Ini right angle triangle. Yang mana kalau kita perhatikan right angle triangle ni, apa key point dia? Apa beza right angle triangle dengan triangle biasa? Ya, pelajar-pelajar sepatutnya dah dikira pasti dah, ya, ini right angle triangle. Yang mana right angle triangle mesti salah satu sudutnya adalah kita punya 90 degree. So nampak right angle triangle, ada beberapa perkara penting lah yang kamu boleh buat. Ada dua. Yang pertama, kamu boleh gunakan teorem Pythagoras, A square sama dengan B square tambah C square. Ataupun kamu juga boleh gunakan soh kah tua, soh kah tua, right. Yang kemudian kita buat, given the longest side of the land is y meter. Jadi the longest side, kalau kita tengok segitiga right angle triangle, segitiga yang bersudut tegak ini, di manakah longest side? Longest side ini keyword dia, longest side ini adalah kita punya hypotenuse, okay? So maksudnya kita punya hypotenuse ini adalah nilai dia adalah samanya y. Saya labelkan sebagai y. And the other two sides of the land are x meter and 2x minus 1 meter. Okay, so maksudnya kita punya ni salah satu lah. So saya boleh labelkan ini sebagai x, ini adalah 2x tolak 1. So mana-mana satu pun tak apa, right. So sepatutnya nilai dia adalah nilai side dia lah. So kita labelkan mana-mana satu. Sepatutnya panjang dia tak boleh jadi sama lah, ya. Okay, baik. He fenced the land with the 40 meter of the barbed wire. So maksudnya dia pagarkan kita punya ini land tanah berbentuk segitiga tegak, bersudut tegak, dan dia memagarkan sekeliling pagar ini dengan 40 meter. Jadi kita dapat idea lah. Sebenarnya 40 meter tu apa? 40 meter itu adalah panjang keseluruhan bagi segitiga kita ini. Ada dalam kata mudah, kita kata dia adalah perimeter bagi kita punya right angle triangle. Baik. Jadi maksudnya equation pertama sepatutnya pelajar dah boleh keluar tanpa gagal, ya. So maksudnya kita boleh ambil y, okay, tambahkan dengan x, tambahkan lagi dengan 2x tolak 1, right. Kemudian kita samakan dengan 40. Jadi maksudnya kenapa kita ambil y side ini, tambah dengan kita punya x side sini, tambahkan dengan kita punya 2x tolak 1 side sebelah sini, dan kita samakan keseluruhannya dengan 40 meter daripada soalan yang telah diberi tadi. Okay. Baik, jadi kita boleh rearrange. Dari equation ni kita boleh rearrange terus. So x tambah 2x sama dengan 3x. So saya boleh letakkan sebagai y tambahkan dengan 3x tolakkan dengan 1 samakan dengan 40. Nampak ini equation yang kita akan rearrange lebih mudah. So saya pindahkan 3x tolak sebelah sana, 3x tolak 1 sebelah sana. So jadi hanya tinggal y sama dengan so negatif 3x, right. So 40 tambah 1, so jadi tambahkan dengan 41, right. So ini akan jadikan saya punya first equation kita. Alright, so dah cantik, right. So yang kedua, sebab apa kita ada dua unknown dalam satu equation, jadi kita tak boleh selesaikan. So cuba kita berfikir bagaimana untuk kita dapatkan second equation. Second equation kita boleh dapat daripada mana? Macam saya katakan tadi, keyword yang paling penting sekali adalah right angle triangle. Dari dalam soalan ini, pelajar perlu ada satu kebolehan untuk mengeluarkan satu information daripada segitiga ini. Okay, teorem Pythagoras lah, teorem Pythagoras. Yang mana y ini adalah hypotenuse kita, ini adalah side by side kita. So maksudnya saya boleh keluarkan lagi satu kita punya equation, iaitu gunakan teorem Pythagoras punya teori. So kita akan gunakan x kuasa 2, okay, tambahkan dengan 2x tolak 1. Jangan lupa keseluruhan ini pun perlu ditambahkan dengan dikuasakan dengan 2. So samakan dengan y kuasa 2. Ini equation kita, equation yang kedua. Jadi maksud kata, saya perlu masukkan first equation ke dalam equation ni, tapi nak memudahkan kerja kita, saya kembangkan dahulu. Ya, kita akan kembangkan. So saya akan dapat x kuasa 2 tambah 4x kuasa 2. Okay, 4x kuasa 2, right.
So saya tolakkan dengan 4x tambah dengan 1 sama dengan y kuasa y kuasa 2. So 4x kuasa 2 tolak dengan 4x. So ini ada x kuasa 2 tambah dengan 4x kuasa 2. So kita boleh tambah keseluruhan. So akan menjadi 5x kuasa 2 tolak dengan 4x tambahkan dengan 1 sama dengan y kuasa 2. Okay. Jadi ini adalah equation yang kedua. Right, kita akan sub equation first equation ke dalam kita punya second equation. Ini simultaneous equation So kita akan subkan first equation into second equation. Right. So apa yang saya akan dapat? Saya akan dapat 5x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Dan first equation kita ni adalah y in terms of x. So saya akan gantikan keseluruhan y ini ke dalam y kuasa 2 kita. So akan jadi negatif 3x tambah 41 kuasakan, ini y kita tadi lah, kuasakan dengan 2. Right. So yang dalam kurungan tu kita boleh kembangkan. So 5x kuasa 2 kita akan kekalkan, ini x right. Tolak kita punya 4x tambah 1 sama dengan kembangkan, kita dapat apa? Kita dapat 9x kuasa 2 41 darab 2 darab 3. So kita dapat negatif 246x. Okay. So tambah dengan 41 kuasa 2. So kita dapat 41 kuasa 2, kita akan dapat 1681. So kalau kita perhatikan equation kita ni dah cantik sebab kita ada semua dalam in terms of x sahaja. Cuma kita ada melibatkan x kuasa 2 dengan x sahaja. Jadi ini kita nampak macam dalam kita punya chapter 2 iaitu quadratic equation. So kita akan kumpulkan semua sebelah satu side. Saya tenangkan yang sebelah sini ni. Saya akan tenangkan ini semua sebelah kanan. So saya bacakan terus 9x kuasa 2 tolak dengan 5x kuasa 2. So saya akan dapat 4x kuasa 2 negatif 246x tambah dengan 4x. So kita akan dapat negatif 242x. Right. So x. Right. Kemudian 1 kita pindah sebelah sana. So kita akan jadi tolak 1 lah. So kita akan tambahkan dengan 1680. Samakan dengan 0. Jadi kalau pelajar-pelajar kat sini kita tengok, kita ada quadratic equation. Quadratic equation yang mana melibatkan kita punya x kuasa 2 lah. Ini quadratic. So dalam kita punya chapter 2 kita belajar ada beberapa cara. Banyak cara lah. Kamu boleh gunakan factorization. Kamu boleh gunakan kita punya completing the square. Penyempurnaan kuasa 2. Kamu juga boleh menggunakan kita punya kaedah kaedah formula by formula dengan kaedah rumus yang x sama dengan negatif b plus minus square root b square minus 4ac divide by 2a pun boleh juga. Tetapi dalam kes ini apa-apa pun kita test guna calculator dulu Tapi kita nampak 4 ni semua kita boleh bahagikan dengan 2 dulu murni sebab semua boleh bahagi dengan 2. So saya bahagikan dengan 2. So kita akan dapat, kalau kita bahagikan dengan 2, sini ni bahagi dengan 2. So kita dapat 2x kuasa 2 tolak 121. Kita bahagikan 2, kita dapat 121. Mana pergi dia? Alright, 121x. So tambahkan dengan bahagi dengan 2, kita dapat 840 sama dengan 0. So bila kita menggunakan kalkulator kat sini, alright, bila kita gunakan kalkulator kat sini, selesaikan quadratic. Saya gunakan kalkulator ni, alright, saya gunakan kalkulator ni. So saya ambil equation. So saya ambil yang kuasa 2 lah 3. So A kita adalah 2, B kita adalah negatif 121. So C kita adalah 840. So kita akan dapat 50.8 puluhan. Kita dapat 50.5 dan juga satu lagi adalah 8. Okay, so jadi maksudnya kita step ni kena tunjuk lah. So step ini adalah step yang perlu ditunjuk sebab kita tengokkan bahawa ini gunakan kaedah penfaktoran. So kita ada 50 point. So jawapan tadi x adalah sama dengan yang pertama tadi 105/2. Okay, so dan yang kedua adalah x kita adalah sama dengan 8. Jadi maksudnya bila sampai ke step sini, so kita kena reversekan balik lah. So kita akan dapat 2x tolak dengan 105 dan kurungan yang kedua adalah x
tolak dengan 8. Saya yakin lah bahawa pelajar untuk step ini tak ada masalah. Tetapi step ini kita tunjuk sebab step ini ada markahnya. Sebab apa kita gunakan kaedah pemfaktoran. Kalau kamu terus straight away kamu skip pergi pada kita punya jawapan, so berkemungkinan kita boleh hilangkan kita boleh hilang markah lah, ya, sebab kita skip step. Kita hanya menggunakan kalkulator. Sebenarnya kaedah pemfaktoran ni kita belajar dalam konsep PT3 lah. Tingkatan 3 dulu kita ada kaedah kapal terbang, yang darat silang dan sebagainya kan. Alright, so itu balik berasas tingkatan 3 dulu lah, ya. Okey, kemudian kita akan belum selesai lagi simultaneous equation, kita perlu dapatkan y. So y ini kita akan masukkan balik kepada equation asal. Equation kita asal adalah equation pertama. Equation ni pun boleh masuk mana-mana equation lah. Equation ni pun boleh masuk. Tapi kita ada dua pilihan, iaitu equation yang pertama dan equation yang kedua. So kita pilih equation yang pertama lah, lebih mudah sebab dah di rearrange y in terms of x. Alright. So apa yang kita perlu buat, kita gantikan lah, So when x sama dengan, so ini saya terus masukkan lah. So y sama dengan 105/2 ini adalah negatif 3. X kita adalah 105/2. Dan kita tambahkan dengan 41. So selesaikan lah. So selesaikan. So kita dapat berapa ni? So negatif 116.5, ya. So kita dapat negatif 116.5. Boleh bagi dalam bentuk fraction pun boleh, tak ada masalah lah. So ini untuk y pertama dengan x yang pertama. Untuk ini pula kita dapat y sama dengan negatif 3 dalam kurungan x kita adalah 8 tambahkan dengan 41. Ini boleh kira manual lah. Negatif 24 tambahkan dengan 41 tolak dengan 24. So kita dapat sama dengan 17. Jadi kita boleh concludekan lah, ini x sama dengan, tapi berhati-hati. Sebab apa? Sebab kita kena sentiasa buat satu reflection, Kalau pelajar tinggalkan buat conclusion ini, kedua-dua jawapan ini boleh diterima pakai, kamu akan hilang markah. Kamu tak akan dapat markah penuh. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok balik kepada soalan kita. Okay, so x dengan y ni, apa maksud kita main x dengan y? Berdasarkan soalan ini dan kita dah illustratekan dalam kita main diagram kita, dalam kita main right angle triangle. Kedudukan x ini boleh digantikan untuk bahagian sini. Kedudukan 2x tolak 1 ini pun x boleh masukkan dalam ni juga untuk dapat side sini. Dan ini adalah nilai y yang mana kita dah gantikan nilai x yang kita nak ni. So secara logik, okay, so yang untuk point yang kita main negatif 116.5, sepatutnya pelajar dah boleh berfikir benda tu, right? Saya dah bagi tips yang paling besar. So maksudnya negatif ini, jawapan ini tak boleh diguna pakai. So ini adalah tak boleh guna pakai. Okay, undefined. Kita boleh tulis undefined ataupun tak ada masalah undefined. Boleh sebut tentang undefined. Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Kita kata ini error. Error sebab apa? Nilai y ini adalah nilai yang mana? Adalah panjang. Panjang bagi kita main hypotenuse, panjang bagi salah satu daripada sisi bagi kita main segitiga. Jadi boleh ke kita main y sama dengan negatif? Tak boleh. Sebab apa? Panjang mesti ada satu nilai yang mana positif kosong. Dia lebih daripada kosong, lebih daripada kosong. Positif, nilai positif yang mana melebihi daripada kosong. Jadi makna kata dekat situ saja kita nampak bahawa equation kita sebenarnya jawapan kita punya akhir jawapan adalah kita buat conclusion. So dia minta find the length in meter each side of the length. So ini pun trik juga. So dia minta each side. So maksudnya side yang pertama ini pun adalah kita punya x, iaitu kita punya tadi adalah kita guna pakai yang ni saja. Jawapan ni saja guna pakai x sama dengan 8 dan juga y sama dengan 17. So jawapan ini saya guna pakai. So ini x kita iaitu 8. So gantikan ke dalam ni 2 darab dengan 8. Saya masukkanlah 2 darab 8 tolak dengan 1. So kamu akan dapat sama dengan 15 side kedua. Dan y ini adalah y yang mana kita masukkan 8 ini tadi, iaitu 17. Okay, so masuk side kita buat conclusion each side, right, each side of right angle triangle. Saya buat macam ni lah, senang, right, 8, 15 and 17. Ini jawapan akhir kita, right? So ini soalan 7 markah. Biasanya kalau kita tengok soalan-soalan pasio, soalan-soalan yang tahun-tahun lepas, soalan yang simultaneous equation, maksud soalan yang pertama, soalan straightforward je. Dia bagi first equation, dia bagi equation ni, dia bagi equation yang kedua ni, kemudian dia kata solve equation. So tapi dalam kes ini dia lain sikit lah. Soalan yang bermain dengan soalan bentuk ayat, ini salah satu daripada soalan kebat. Kita boleh kategori dengan soalan kebat, berfikiran aras tinggi. Kena berfikir sikit lah, taklah tinggi mana sangat pun. Tetapi kalau pelajar-pelajar kalau tak boleh translatekan bentuk ayat ini ke dalam kita punya segitiga ini, so berkemungkinan besar pelajar tidak
boleh jawab soalan ni. Memang tak boleh jawab. Sebab apa? Tak boleh lukis. So kita tak dapat imagine kan. Ini saja untuk soalan nombor 3. Kita nantikan dengan soalan nombor 4 insyaAllah, untuk soalan seterusnya. Alright.